Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita berkumpul dalam gelanggang forum bersama saya, Farah Anissa binti Nur Hisham, pada petang yang mulia ini. Hampir setiap hari kita dipaparkan dengan berita rogol dan sumbang mahram di media-media cetak dan elektronik. Ada kes-kes yang tidak dapat diterima akal seperti datuk merogol cucu dan sebagainya. Dalam konteks kanak-kanak, seringkali mereka diingatkan supaya berwaspada dengan orang asing, tapi nampaknya kini dengan terjadinya kes-kes sumbang mahram, mereka lebih terdedah kepada perlakuan tidak elok dari ahli keluarga sendiri, iaitu orang-orang yang mereka kenali. Apa yang menyedihkan? Pembabitian kaum Melayu mencatatkan jumlah tertinggi dalam dunia dan mereka yang melakukan kesalahan ini tidak takut langsung pada undang-undang yang ditentukan oleh Tuhan. Tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan para panel kita yang sudi hadir pada hari ini. Memperkenalkan panel pertama pada hari ini, Profesor Maria Nur Aryuni Alisha binti Hasnan. Panel kedua, Nur Nabila Husna binti Ismail daripada Pegawai Pembangunan Masyarakat. Dan panel ketiga, Nur Kamilia binti Kamaruzzaman, Kaunselor daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Tanpa membuang masa, saya ingin mengupas dengan lebih lanjut. Saya ingin bertanyakan soalan pada panel pertama kita. Cik Aryuni, bolehkah Cik Aryuni kongsikan bersama maksud atau definisi sebenar sumbang mahram yang berlaku di negara kita? Boleh, terima kasih Cik Farah. Sumbang mahram atau incest adalah penghubungan seksual antara seorang lelaki dengan cucu perempuan, anak perempuan, kakak, adik perempuan atau ibunya, atau antara seorang perempuan yang berumur 16 tahun atau lebih dengan datuk lelakinya, bapa, abang, adik lelaki atau anak lelakinya dengan kerelaan dan keizinan kedua-dua pihak terbabit. Sumbang mahram juga boleh didefinisikan sebagai penghubungan jenis antara seorang lelaki dan perempuan yang dilarang bernikah oleh adat dan agama. Bab kata pepatah Melayu, haruan makan anak dan harapkan pagar, pagar makan padi. Ia menyifatkan seseorang itu tidak boleh diharapkan untuk menjaga seseorang yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya. Mengikut Kamus Dewan, terdapat 3 jenis sumbang yang membawa pengertian yang sama, iaitu sumbang balai melintang yang bermaksud berzina dengan orang yang tidak boleh dikahwini pada agama dan adat. Yang kedua, sumbang kadim, iaitu perbuatan bermukah dengan keluarga rapat. Yang ketiga, sumbang pati, yang bererti bermukah dengan saudara sendiri. Sumbang mahram juga boleh didefinisikan sebagai pencabulan seks yang berlaku di kalangan anggota keluarga di mana perkahwinan sesama sendiri ditegak atau dari konteks Islam disebut murim atau mahram. Percabulan seks ini bermaksud sebarang kegiatan seks yang tidak difahami dan tidak direla oleh mangsa, perlakuan seks atau perlakuan seks yang melanggar norma sosial. Ia termasuklah mulut kemaluan, dubur kemaluan iaitu liwat, kemaluan-kemaluan antara orang dewasa dan kanak-kanak, onani bersama, mendedahkan kemaluan dan menggunakan kanak-kanak untuk pornografi. Terima kasih Cik Aryuni atas penerangan yang begitu jelas sekali berkaitan definisi sumbang mahram tersebut. Hadirin sekalian, terdapat banyak sebab mengapa Allah melarang dan mengharamkan sumbang mahram bagi orang bernikah. Oleh itu, saya ingin bertanyakan lebih lanjut kepada panel kedua kita iaitu Cik Husna. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis atas soalan yang menarik itu. Baiklah, saya akan menerangkan satu persatu berkaitan soalan ini. Sumbang mahram merupakan perbuatan yang haram menurut pandangan Islam dan berdasarkan dalil dalam surah An-Nisa ayat 23. Secara ringkasnya, dalam ayat ini Allah telah menerangkan satu persatu tentang golongan yang haram bernikah. Terdapat 3 sebab dilarang berlakunya pernikahan, iaitu termasuklah perkahwinan, keturunan dan penyusuan.
Apabila berlakunya satu ikatan perkahwinan secara automatik, golongan ini menjadi haram untuk dikahwini. Golongan haram atas sebab perkahwinan ialah ibu mertua, anak tiri, anak menantu, ibu tiri serta diharamkan menghimpunkan dua wanita bersaudara dalam satu perkahwinan. Seterusnya, golongan haram atas sebab keturunan pula termasuk ibu kandung, nenek, anak, cucu, saudara perempuan seibu sebapa dan anak saudara. Di samping itu, golongan haram atau atas sebab penyusuan termasuk ibu susuan dan saudara sepersusuan. Oleh sebab itulah Islam telah menetapkan bahawa menjadi satu kewajipan oleh ibu bapa untuk menerangkan dan seterusnya menanamkan pengertian ini kepada anak-anak mereka tentang siapakah sebenarnya yang harus digauli secara baik dan siapa yang harus dihindari pergaulannya kerana syariat. Dengan ini, tidak terjadilah masalah yang tidak diingini serta sumbang mahram dan sebagainya. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Husna atas penerangan yang begitu jelas sekali. Cik Kamilia, bolehkah Cik Kamilia huraikan faktor-faktor berlakunya sumbang mahram ini? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bagi menjawab persoalan tadi, faktor-faktor berlakunya sumbang mahram ada 3. Yang pertama, pergaulan anak dan bapa. Hubungan anak perempuan dengan bapanya hanya setakat mana yang boleh. Dia tidak boleh tidur dengan bapanya. Dia juga tidak boleh cium. Kalau cium, setakat di dahi sahaja. Sentuhan tangan juga setakat yang boleh. Jikalau seorang ibu tidak mendidik anak-anak tentang batas-batas pergaulan dengan bapa dan tidak memberitahu suami, jika kelihatan bapa terlalu lapat dengan anak perempuannya akan menyebabkan gejala yang tidak sihat. Sumbang mahram juga berpunca daripada anak dan bapa. Tambahan pula, tanpa ajaran nasihat, panduan dan tunjuk ajar daripada ibunya, anak dalam usia 5 atau 6 tahun tidak ada perasaan berahi, tetapi dia takut dengan bapanya. Dia menganggap bapanya sebagai orang yang patut dipatuhi. Dengan itu, apabila bapa menyuruh melakukan sesuatu, ia menganggap arahan tersebut mesti dipatuhi kerana dia baru berusia 5 tahun. Yang kedua, pengaruh media massa. Penjualan dan pengedaran VCD, lucah dan hiburan kini telah sampai tahap yang membimbangkan. Sehinggakan VCD lucah dijual secara terbuka, terutamanya di pasar-pasar malam dan di kompleks beli belah. Tambahan pula, harga VCD lucah adalah murah, iaitu dalam lingkungan RM5 dan RM10 sahaja. VCD lucah ini akan meningkatkan naluri seks penonton dan menyebabkan sumbang mahram. VCD lucah telah menghancurkan jati diri dan akhlak pemudi negara, menurut seorang pakar psikologi di Barat. Pada tahun 1984, di Amerika Syarikat, 1 juta rakyatnya dirogol adalah disebabkan oleh perogol dipengaruhi oleh faktor bahan lucah. Dan yang ketiga, kurangnya iman dalam diri seseorang. Tidak dinafikan bahawa banyak faktor yang menyumbang kepada terjadinya gejala ini, antaranya faktor persekitaran. Namun, akar umbi menyebabkan berlakunya kes haiwan makan anak adalah kerana tiada iman dalam didikan agama dalam diri. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, akan datang suatu zaman pada umatku yang iman mereka hanya tinggal pada zahirnya sahaja. Islam hanya sebagai simbol mereka sahaja. Al-Quran hanya sebagai hiasan. Mereka umatku yang memikirkan perut mereka, wang yang menjadi agama mereka, perempuan menjadi kiblat mereka. Hilang sifat qanaah. Mereka lari menghindari dari ajaran ulama seolah-olah kambing yang dikejar binatang buas. Sesungguhnya, iman adalah akar tunjang dalam pembentukan sahsiah manusia. Iman juga menjadi penghalang dan benteng kepada kemaksiatan. Memang tidak dinafikan bahawa bukan mudah untuk kita mendidik nafsu. Oleh itu, itulah nafsu yang dikatakan musuh utama dalam mujahadah kepada Allah. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih Cik Kamilia. Saya sangat setuju dengan apa yang dibincangkan sebentar tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan forum ini dengan pusingan yang kedua. Saya sangat tertanya-tanya, apakah kesan yang akan ditempiaskan kepada mangsa-mangsa dan masyarakat disebabkan isu ini? Jadi, Cik Aryuni, apakah kesan yang akan dihadapi oleh mangsa-mangsa tersebut? Pada pendapat saya, yang pertama, kesan ke atas mangsa.
mangsa sumbang mahram adalah individu pertama sekali yang akan mendapat kesan dalam dirinya. Mangsa akan merasa terhina dan dicaci oleh masyarakat sekeliling walaupun hakikatnya mereka tidak bersalah. Mereka akan hilang kepercayaan terhadap mahram yang lain dan ini menjadikan hubungan kekeluargaan semakin renggang. Kemesraan yang dulu sentiasa bertaut mungkin akan menjadi kebencian dalam hidup mangsa khasnya. Anak yang tidak bersalah itu turut mengalami kesan psikologi yang tinggi akibat daripada kesan kebencian yang tumbuh dalam hatinya, manakala perasaan hormat kepada kaum lelaki akan hilang. Seterusnya, mereka akan menghadapi gangguan atau bermasalah dalam perkembangan psikososial mereka. Dengan rasa rendah diri, ada yang menjerumuskan diri mereka kepada gejala yang tidak sihat seperti menjadi pelayan di kelab-kelab malam, menjadi bosia, penagih dadah dan pelbagai lagi. Paling menakutkan sekiranya kesan daripada sumbang mahram ini, mangsa sumbang mahram ini mengandung. Mereka akan menanggung malu untuk berhadapan dengan keluarga dan masyarakat terhadap kandungan tersebut. Bagi yang menggugurkan kandungan itu akan memikirkan dosa yang dilakukan, tetapi yang melahirkan kandungan tersebut timbul masalah dari segi status kekeluargaannya. Namun, ada juga di antara mangsa sumbang mahram ini mendapat kesan yang lebih positif dengan mengambil sikap lebih berjaga-jaga apabila berada di rumah seorang diri dengan hanya bertemankan saudara mara lelaki. Mereka juga akan berhati-hati apabila keluar dari rumah kerana takut dengan cacian daripada masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga akan lebih prihatin dengan mengambil berat akan keselamatan adik-adik perempuan dan saudara-saudara perempuan yang lain dengan harapan supaya kejadian yang menimpa diri mereka tidak akan berulang lagi terhadap orang yang mereka sayangi. Kesan yang kedua, kesan ke atas keluarga. Bapa adalah ketua keluarga, berperanan dalam menyara keluarga dan memimpin sesebuah rumah tangga supaya aman, tenteram dan selesa dengan mengikut ajaran Islam khasnya dan begitu juga bagi agama-agama lain. Inilah yang diimpikan oleh semua individu supaya sebuah keluarga yang dibina dapat hidup sejahtera dengan dilimpahi rahmat dan kasih sayang antara satu sama lain. Namun apa yang menyedihkan kita pada hari ini ialah apa yang diharapkan hanyalah tinggal impian semata-mata dan bukannya kenyataan. Bapa atau saudara mara lelaki iaitu mahram yang terdekat yang diharapkan menjadi pelindung kepada anak-anak perempuan telah mengambil kesempatan kepada mereka yang sememangnya mempunyai sifat lemah lembut ini. Hubungan kekeluargaan akan menjadi retak dan boleh menimbulkan kepincangan dalam rumah tangga. Apabila hal ini berlaku, hubungan ini tidak dapat dipulihkan lagi. Tiada lagi sifat percaya mempercayai antara ahli keluarga dan keakraban. Kadar penceraian juga akan meningkat kerana gejala sumbang mahram sebagai faktornya. Si isteri yang mempunyai sifat keibuan ini akan sentiasa bersama-sama anaknya walaupun dalam situasi yang menyedihkan jika akibat dari perbuatan si suami yang tidak bermoral itu. Mangsa sumbang mahram juga akan bertindak dengan sedaya upaya untuk menjauhkan diri daripada keluarga sendiri dengan melarikan diri contohnya. Bagi mereka rumah sendiri bukanlah tempat berlindung yang selamat lagi. Mereka rela menumpang di rumah kawan-kawan yang tidak mempunyai sebarang pertalian saudara. Keluarga mangsa juga tidak dapat lari daripada cemuhan dan tomahan mangsa masyarakat. Keluarga mangsa juga tidak dapat lari daripada cemuhan dan tomahan masyarakat dan seterusnya dipulaukan dan dihina. Seterusnya, maruah dan nama baik keluarga sudah tiada nilainya di sisi masyarakat. Seterusnya, boleh Kak Cik Husna terangkan kesan yang akan dihadapi oleh masyarakat pula? Baiklah, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan kesan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap perbuatan sumbang mahram. Masyarakat adalah kelompok manusia yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum, jantina dan agama yang terdapat dalam sesebuah negara. Walau bagaimanapun, masalah sumbang mahram yang kebanyakannya melanda kaum Melayu
sehingga memberi kesan yang tidak baik kepada pandangan masyarakat kaum lain. Selain itu, keruntuhan moral dan akhlak yang berlaku ini akan menyebabkan masyarakat kita menjadi tiada nilai peribadi yang baik. Di samping itu, wawasan negara untuk melahirkan masyarakat penyayang dan individu yang seimbang dari segi emosi, jasmani dan rohani tidak kesampaian. Di samping seterusnya, wujud sikap benci-membenci antara satu sama lain kerana masyarakat sering menghukum seseorang berdasarkan keturunan dan nama baik keluarga. Wujud masalah-masalah berkaitan dengan kehidupan masyarakat disebabkan isu ketidaksahan taraf anak luar nikah yang menimbulkan banyak persoalan dalam masyarakat. Terima kasih Cik Arvini dan Cik Husna. Oleh itu, saya percaya setiap perkara yang berlaku akan ada cara untuk menangani isu tersebut. Cik Kamilia, apakah cara-cara untuk menangani isu tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bagi cara-cara menangani isu sumbang mahram ini ialah yang pertama, menjaga batas pergaulan. Baiklah, ajaran Islam amat mengambil berat tentang batas pergaulan sesama. Ajaran Islam amat mengambil berat tentang batas pergaulan sesama manusia. Pergaulan itu ada dua jenis, iaitu pergaulan antara sesama lelaki atau sesama perempuan. Dan kedua, pergaulan antara lelaki dan perempuan. Pergaulan atau pencampuran antara lelaki dan perempuan tanpa batasan dilihat sesuatu yang besar kesannya kepada keruntuhan moral ummah. Syariat Islam tidak melarang pergaulan antara lelaki dan wanita asalkan mengikut lunas dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syarak. Malah Islam menggalakkan pergaulan yang sihat dan membuahkan manfaat kepada mereka. Dalam Islam juga, pergaulan yang sihat mengambil kira batas-batas mahram dan juga jenis aktiviti yang dijalankan. Yang kedua ialah menguatkuasakan undang-undang. Berbagai langkah yang telah diambil baik untuk mengelakkan daripada banyak lagi kejadian-kejadian yang menggambarkan keruntuhan akhlak ini daripada berlaku. Keprihatinan kerajaan dalam soal ini begitu serius dan dengan pindaan Seksyen 367 kerana keseksaan khusus untuk jenayah sumbang mahram dan perlu diselaraskan hukuman di semua negeri. Kerajaan dilihat tidak akan bertolak ansur sama sekali terhadap orang yang sanggup melakukan jenayah keji ini. Arahan kerajaan ini amat relevan supaya ini dapat menakutkan bakal pesalah yang ingin melakukan kesalahan tersebut. Terdapat juga beberapa teknik lain seperti penggunaan pengembirian ke atas pesalah, memberi kaunseling kepada bekas pesalah dan pendidikan kekeluargaan secara berterusan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada para panel yang sudi meluangkan masa pada forum petang ini. Alhamdulillah, begitu banyak sekali perkara yang kita dapat bincangkan pada hari ini. Kehidupan manusia sentiasa berhadapan dengan pelbagai masalah yang boleh memberi kesan yang serius, termasuklah sumbang mahram. Ini menunjukkan walaupun manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik kejadian oleh Allah SWT, terdapat segelintir manusia seringkali terleka dan melakukan kesilapan demi kesilapan. Dalam memenuhi keperluan bersifat naluri, manusia seringkali terlepas dari kawalan sehingga terjebak dengan gejala-gejala yang negatif yang dilarang oleh agama. Oleh itu, kita harus berpegang teguh dengan ajaran Allah SWT. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusul, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbang mahram ni? Pada pendapat saya, sumbang mahram ni berlaku dalam keluarga yang sesama mahram. Saya antara kesan yang seorang individu terlibat dalam sumbang mahram ialah mereka akan menjadi fobia. Lagi satu, mereka akan merasa malu dengan keadaan sekeliling dan dengan orang luar. Terima kasih. Hukumannya minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun
termasuk sebatan. Buat masa ni, Malaysia tak ada lagi undang-undang yang khusus untuk kesalahan sumbang mahram. Ia termasuk dalam kanun 375 dan 376, iaitu kesalahan merogol. Rogol ialah hubungan seks antara lelaki dan perempuan yang bukan isterinya dan juga tanpa kebenaran oleh perempuan tersebut. Manakala statutory rape ialah hubungan seks dengan perempuan yang bawah umur 16 tahun walaupun dengan kebenaran perempuan tersebut. Peningkatan keadaan perceraian, lebih ramai kanak-kanak terdedah kepada risiko yang lebih tinggi bagi mengalami sumbang mahram. Jika seseorang ibu itu berkahwin semula, anak perempuan beliau yang tinggal serumah dengan mereka terdedah kepada risiko yang lebih tinggi untuk penganiayaan seksual oleh bapa tirinya berbanding bapanya sendiri. Kebelakangan ini, sebahagian besar mangsa mengalami kesan negatif yang serius terhadap diri mangsa sehingga mereka memerlukan sesi terapi apabila mereka meningkat dewasa. Antara kesan-kesan negatifnya ialah yang pertama, hilang kepercayaan kepada orang sekeliling. Yang kedua, takut dan trauma terhadap hubungan intim. Pada pendapat saya pula, murung dan rasa ingin bunuh diri adalah kesan-kesan sumbang mahram terhadap mangsa. Itu ternyatalah bahawa sumbang mahram amatlah memberi impak yang sangat negatif terhadap mangsa dari segi emosi, fizikal dan rohani. Terima kasih terhadap respon anda. Di sini saya kupilkan sedikit video tentang sumbang mahram bagi menambahkan kefahaman anda.
berlaku di Malaysia. Baiklah, saya akan membacakan berita terkini tentang kes sumbang mahram di Malaysia. Yang pertama, saya ambil daripada Kerajaan Akhbar Berita Harian yang bertajuk Direman 12 hari kerana sumbang mahram. Ianya ditulis oleh Muhammad Amin Jalil pada Februari 10, 2020. Di Tampin, seorang penuri getah direman selama 12 hari bermula 1 Februari yang lalu kerana didakwa melakukan sumbang mahram di Felda Bukit Jalur Gemencih, Negeri Sembilan dekat sini. Ketua Polis Daerah Tampin, Superintendent Ramli Kasar berkata, lelaki berusia 40-an itu ditahan oleh bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis IPD Tampin di pekarangan Balai Polis Air Kuning Selatan, Negeri Sembilan pada jam 1.10 tengah hari pada 31 Januari yang lalu. Katanya penahanan itu dilakukan susulan laporan polis yang dilakukan oleh anak kandung suspek yang juga mangsa berusia 16 tahun 10 bulan sekitar 2.44 pagi 30 Januari yang lalu. Pengadu membuat laporan polis kerana dirogoh suspek iaitu bapa kandungnya sendiri di Felda Bukit Jalur Gemencih. Pengadu mendakwa dirogol beberapa kali oleh suspek sejak berumur 12 tahun. Selain adiknya yang berusia 12 tahun turut dirogol, katanya dalam kenyataan media di sini hari ini. Ramli berkata susulan laporan itu, bahagian siasatan jenayah IPD Tampin dan anggota Balai Polis Air Kuning berusaha mengesan suspek sehingga ditahan pada 31 Januari yang lalu. Katanya, pihak sudah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 376 dalam kurangan B Kanun Keseksaan. Ujian saringan air keruncing ke atas suspek negatif dan suspek direman selama 12 hari sehingga 12 Februari yang lepas. Sekiranya disabitkan kesalahan, dia boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang 10 tahun dan tidak lebih 30 tahun dan sebatan. Berdasarkan siasatan, suspek juga adalah seorang peminum arak yang tegar, katanya. Baiklah, kerajaan akhbar yang kedua daripada Akhbar Metro Harian. Tajuknya, dituduh sumbang mahram dengan anak tiri. Ia ditulis pada 19 Mei 2020. Lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar atas 3 pertuduhan melakukan sumbang mahram dengan anak tirinya pada Februari yang lalu. Tertuduh yang berusia 44 tahun dan bekerja di kampung mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Ashifah Rizwan. Berdasarkan pertuduhan, lelaki itu didakwa melakukan sumbang mahram dengan anak perempuan tirinya yang berusia 18 tahun, yang mana hubungan mereka tidak boleh dan tidak dibenarkan oleh hukum agama yang terpakai untuk membolehkan perkahwinan antara mereka berdua. Mengikut pertuduhan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di tepi sebuah rumah beramat di Kati, Kuala Kangsar jam 5.30 petang pada 2 Februari yang lalu. Tertuduh kemudiannya kembali melakukan perbuatan itu pada 8 Februari jam 11.50 dalam Protonwira di alamat yang sama. Seterusnya, tertuduh sekali lagi mengulangi kesalahan itu pada Februari lalu, pada 16 Februari lalu di lokasi beralamat di Kampung Salak Seksyen Sungai Seput Utara kira-kira jam 10 pagi. Bagi semua pertuduhan, dia didakwa mengikut Seksyen 376B dalam kurangan 1 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, Nurul Ashifah menetapkan esok sebagai tarikh sebutan kes yang akan disebut di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen. Timbalan Pendakwa Raya Hashusanti Khalil berkata, ia disebabkan kes itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Seksyen selain disebabkan Kompleks Mahkamah Kuala Kangsar yang mengamalkan penggiliran mengikut hari antara Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrate bagi mendengar dan membicarakan kes. Hari ini Magistrate bertugas, esok baru Hakim Mahkamah Seksyen ada. Katanya tertuduh berkemungkinan menghadapi pertuduhan tambahan esok. Bagaimanapun, setakat ini arahan iaitu pertuduhan tambahan masih belum diperolehi. Difahamkan, pengaduan berhubung kesalahan dilakukan tertuduh dibuat sendiri
oleh anak perempuan tirinya pada 4 Mei yang lalu. Sekian daripada saya, terima kasih.